Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada saya akan sambung perbincangan bab yang ke-8 bab yang ke-8. Jadi muka surat tu dia ada kalau kitab saya beza pun rasanya sekitar dua muka surat rasanya. Dua kalau kitab saya ni muka surat 108 108. Ini masih lagi berkaitan dengan ruqyah atau kita sebut sebagai jampi lah. Ruqyah dan juga tamimah yang berkait dengan azimat dan sebagainya. Jadi perkara ini dimasukkan di bawah bab yang ke-8 kerana amalan ruqyah dan tamimah ini saya sebut ni berdasarkan kepada ulama yang menerima lah. Kan? Tamimah juga ada ruang dibenarkan dengan disiplin yang sangat ketat lah. Tetapi dia masukkan juga di bawah bab ini kerana apa? Kerana amalan ini dia boleh membawa pada syirik kalau tidak diurus dengan cara yang betul. Tidak diguna dengan cara yang betul, bahayalah. Walaupun saya sendiri secara peribadi ni, bagi saya lebih baik kita tidak guna. Ruqyah tu tak apalah. Tapi untuk tamimah azimat ini lebih baik kita tidak terlibat. Dan ulama yang kata dibenarkan guna azimat itu sebenarnya untuk yang kena penyakit, yang ada gangguan itu. Kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut begitu. Jadi sebagai untuk mengelak daripada kena sesuatu itu ramai ulama kata tidak dibenarkan sebab dia bahaya sangat kepada akidah itu. Tak apalah, kita akan bincang selepas ni. Baik. Sebagai sambungan pada muka surat 110, dalil yang ketiga, la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Asal di situ kita berhenti sebelum ni. La ba'sa ni jampi itu boleh selama mana tidak mengandungi syirik. Kalau ada unsur-unsur syirik tidak boleh. Sebab itulah dalam kes kita guna azimat, kita ruqyah ni, dia mesti tahu asas tauhid. Perbezaan tauhid dengan syirik itu wajib diketahui. Wajib kita hadam dengan betul lah. Sebab kukuk kita terjerumus dalam syirik itu bahaya. Bahaya sebenarnya. Kalau tanya saya, mahlah saya sebut ni, kalau tak setuju pun tak apa. Kalau ruqyah guna selain pada Quran dan hadis, ada juga ulama kata boleh. Tetapi kena pastikan. Kena pastikan yang disebut itu, mentera yang dibaca itu, dia tidak mengandungi makna syirik. Tapi saya lebih pilih untuk kita cuba elak lah. Jangan guna tu. Sebab dia bahaya. Untuk keselamatan kita. Sebab syirik ni sekali berlaku, kalau syirik akbar, syirik jali, dia rosak habis semua kebaikan yang kita buat itu. Mana kena mengucap semula. Itu maksud syirik akbar itu. Atau syirik jali itu. Jadi bahayalah. Masalahnya dosa tu tak hilang. Kalau hilang kedua-dua boleh kira. Saja. Itu satu perkara yang berat lah. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi kata tidak ada apa. Yang ini bolehlah kalau untuk ruqyah. Jampi itu selama mana tidak ada perkara-perkara yang dikatakan syirik itu. Baik, yang kedua at-tamaim. Jamak daripada kalimah tamimah. Dia tulis dalam kurungnya itu jimat. Jimat itu mana azimat lah. Jadi berkenaan dengan azimat ni telah disebut. Untuk mudah kita orang awam ni tak seguna. Ulama yang kata boleh tu pun sebenarnya kerana untuk merawat penyakit. Bagi penyakit ain. Penyakit yang melibatkan sihir ataupun dalam istilah kita buatan orang. Kalau pergi ke hospital pun doktor tak boleh nak buat apa juga. Bahkan pengalaman saya, doktor sendiri pun pernah minta supaya pergi cari bomo. Sebab doktor pun tahu itu bukan penyakit fizikal yang perlu rawatan secara ni lah. Secara kedoktoran biasa ni tidak. Kalau sekadar itu boleh lah. Ada kebenaran dia. Kalau saya nak sebut lebih lagi takut silap faham pula. Dari sudut fake itu. Tak kena tak apalah. Tapi kalau kena perlu tu. Tapi dia tidak buka luas ruang ni. Masalah yang jadi timbul nyawa kita ni melampau dalam menggunakan ruang ini. Sehingga sakit kepala pergi jumpa bomoh pun jadi pening. Sebab dia pun tak hilang-hilang sakit kepala.
Jadi bahaya tu, tak betul gitu. Ingat saya sebut satu kes yang berlaku pada seorang ustazah tu. Tangan dia ni macam tidak kudis, dia macam gelembung air lah. Dah sakit dia tu luar biasa sehingga dia terpaksa cuti seminggu. Saya pergi ziarah dia. Saya kata kena pergi jumpa doktor ni. Dia kata ni buat ada orang deki pada dia. Dia pergi jumpa bomoh kata gitu. Kita pun lemah salah nak. Berlarut beberapa hari sekali oleh kerana teruk sangat, maka keluarga dia, ialah saya saranlah kepada dia pergi jumpa doktor. Pergi hospital je Sam. Dia tak mau pergi. Kita kata ginilah pergi klinik, tak apa. Pergi klinik tu sebelum sampai di kaki 5 klinik tu, doktor keluar, doktor kata kecil mana ni. Doktor kata kecil mana ni. Tak payah cek lah bagi ke SM lalu. Ni borak. Akhir sekali dekat 2 minggu duduk di hospital. Menyebabkan rosak dah bahagian ni. Sampai hari ni jadi kekal nampak tu. Cacat kekal lah. Sebab dia masuk ke dalam dia punya kuman dia tu. Mak doktor tengok, dia tak payah cek dah. Dia tahu lalu dah. Macam mana ni? Memang betul sungguh. Itulah masalah orang kita. Itu yang kita bimbang. Akhir sekali macam-macam mari dalam kepala, sangka itu, sangka ini, jadi tak tenang jiwa. Bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksud kita tu. Jadi jangan lebih-lebih lah. Jangan lebih-lebih. Kecuali kalau doktor kata, ni kena cari Tok Bomo. Istilah orang kita ni Tok Bomo ni. Ya, istilah orang kita. Baik. Dia pengalaman kalau kita ni hak salah lah, hak salah. Orang Melayu kita ni dia guna azimat ni dia bukan untuk merawat, untuk indifak tu. Untuk supaya sebelum kena tu. Mana beringat awal-awal lagi. Macam-macam lah azimat tu. Biarlah saya nak sebut satu kini pelajar hafizah. Pelajar hafizah. Dia kena dia ada masalah lah. Bukan dia ada masalahnya. Kawan dia ada masalah. Gangguan macam histeria lah. Saya bawa seorang bomoh lah kita panggil, mudah lah Kelantan kita. Bomoh ni luah maksud dia. Tak apalah kita sebut gitu. Tidak payah pula. Kalau kata dukun ni dia bunyi macam sial, macam tuk bating. Bila bawa gitu, bomoh ni saya kenal lah. Kita pilih dah lah. Tak ada lah unsur-unsur syirik yang kita kenal. Nak ayat cerita ni lah. Bila bomoh tu buat tu, bomoh kata, tak masuk ni. Dia kata tak masuk ni. Dia kata ada tak kena ni. Mungkin dia tok bomoh, dia reti lah. Dia kata ada ke di kalangan dalam bilik ni, dia kata ada hak makan barang. Kita terkejut makan barang berapa dia pula. No. Rupanya perempuan sahih dia tu hafizah lah. Ngapa Quran? Dia kata ada ayah dia bunyi. Dia pakap pengen. Poi kat pengen butuk-butuk gitu. Tu orang kata pecah nak tengok. Dia pucak di pinggir dia. Kejut saya tengok. Tenti pakar gon ni. Dia kata ayah bunyi takut ganggu makhluk halus. Jadi Tok Bomo tu kata dia nak masuk, dia nak Bomo tak boleh benda tu. Ada kesan. Aku sekali Tok Bomo kata kena buat tobik, kata berapa meter nak tak jauh ni. Gua kita jadi ngaji hadis ni tak kerti lah mana barang gini. Tahu dia kata kita biar jauh kata 50 meter boleh. Boleh dah dia kata. Baru dia boleh bom. Maknanya ada kesan. Memang ulama kita terima Ibn Taymiyah kata memang ada kesan. Allah bui walaupun kita kata sahih hak salah syirik guna jin yang tidak Islam, kau jin tak tahulah. Memang jadi. Dan kalau kita terima hadis itu Nabi pun kena. Nabi pun kena. Perkara ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Sebab itulah Nabi ajar kepada kita cara indifaknya dengan cara bergantung kepada Allah melalui zikir, doa, baca Quran. Bila nak tidur Nabi ajar baca. Itu dia punya cara yang ditunjuk oleh Nabi. Dan perkara itu sebenarnya dia menjurus kepada tauhid. Dia dalam satu masa dia menjurus kepada tauhid, memperkukuh ke tauhid, dan dalam masa yang sama dia hindar bid'ah tu. Apa ni syirik itu. Dia hindar syirik itu. Itu cara Nabi. Misal baca kita kata 3 kul, ayat kursi misalnya, ataupun 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Itu yang Nabi ajar adalah hadis-hadis yang sahih. Banyaklah saya jumpa ni setengah tu dia letak kerih. Letak kerih di bawah bata. Ada juga. Saya pergi ambil kerih tu. Saya kata wis saya lah. Tak sih dia. Saya. Jadi bahayalah sebab apa? Dia jadi selesa kalau ada kerih. Tu dia kita nak bincang selepas ni. Jadi mana hati dia rasa tenang dengan ada benda tu. Tak kena gitu bahaya tu. Kukuk mana pun walaupun 1% dia ada kebergantungan kepada hak tu yang kita tak sih. Tak boleh tu. Tak boleh. Selepas ni dia ada bincang khusus. Baik.
Yang ketiga, at-tiwalah. Sebenarnya hak kita duk bincang ni sebenarnya dia huraya kepada nas yang kedua tu. Cuba tengok nas yang kedua tu, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa, tamain dan tiwalah itu adalah syirik. Dia hurah tu, hurah kalimah tu. Istilah tu. At-tiwalah, apa dia at-tiwalah? Ni bahasa Indonesia ni. At-tiwalah mana pelet dia kata. Betul tak tahu baca tu dia Indonesia tu. Cuma saya tengok hotel Arab lah. Maknanya kita kata kalau bahasa Kelantan panggil canwa. Obat guna-guna tu untuk menundukkan pasangan dia tu. Sama ada perempuan guna untuk menundukkan suami dia ataupun suami guna untuk menundukkan perempuan. Jadi maknanya pasangan dia tu jadi tidak normal lah sebenarnya. Orang Kelantan kata jadi gong, jadi ikut dia gitu. Tu. Itu maknanya tiwalah. Adalah sesuatu yang dibuat dengan persangkaan dapat membuat suami cinta kepada isteri atau sebaliknya. Ini adalah syirik kerana ia bukan termasuk sebab yang dibolehkan untuk mendatangkan kecintaan. Dan ini suatu jenis dari sihir. Saya normal bila orang tanya syirik tu apa, dia sebut lalu syirik tu sihir lah. Kalau ahli mantik dia panggil at-ta'rif bil mithli, dia panggil. Kita bui ta'rif sihir itu, ta'rif syirik itu dengan sebut contoh. Kalau orang tanya kita kereta apa maksud? Protosaga tu lah kita kata. Itu dia panggil at-ta'rif bil mithli. Kita mentarifkan sesuatu dengan sebut contoh. Kadang-kadang orang kapun dia lebih faham lagi waktu. Kalau kita sebut dengan perkataan gitu, tak apa-apa dia kau payah ada dia tu. Tu. Jadi kena berhati-hati sebab tu bagi saya kau gini lebih baik tak perlu. Kalau kita tolak itu lebih aslam. Lebih selamat lagi sebenarnya. Baik, faedah dia, kebaikan dia. Apa kesimpulan kita kata? Yang pertama, penjagaan akidah dari hal-hal yang boleh merosak. Walaupun perosok-perosok akidah itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Kadang-kadang sesuatu yang syirik itu berleluasa dilakukan oleh masyarakat. Maknanya tidak semesti yang menjadi amalan ramai itu betul. Tidak mesti. Boleh jadi yang menjadi amalan ramai itu sebenarnya salah. Itu maknanya kena berhati-hatilah. Yang kedua, haramnya ruqyah yang mengandungi syirik dan hal itu boleh menyebabkan jadi syirik akbar, syirik besar. Dia boleh jadi syirik besar. Ruqyah. Banyaklah ruqyah. Dulu saya tulis satu buku. Buku 40 muka surat, buku exercise book tu lah. Habis tu hilang buku tu. Mana? Pada saya sungguh. Meh-meh balut kain kuning. Letak dalam laci hilang. Tahu jin mana lagi ambil. Hilang buku saya sungguh. Saja kita nak tengok lah. Ilmu ngai apa tulis lah aku. Mak mayah ibu dulu hafal ingat tu. Saja ya. Saja nak tahu. Tengok tu bahasa berapa letak ayah ni ayat. Tanya dia apa dia tak tahu. Dia tak tahu bahasa ke dia. Tapi jadi dia tak kalau buat. Tu memang tak boleh lah kalau gitu. Tak boleh. Tak tahu makna apa. Bahkan saya tanya orang orang Minang lah. Dia kata ni bahasa Jawa. Dia kata kalimah-kalimah tu nama dewa tu. Tok Wama sebut pun dia tak tahu. Jadi saya tanya lah. Adalah masa kita duduk pergi tu kita tanya. Kata bahaya. Mak mayah, ibu mayah. Patah ada sambung. Benda-benda gitu tak boleh. Jampi hak gitu tak boleh. Hak dibenarkan ayat Quran saja. Nabi baca Fatihah. Dia masalah sia tak sia ni sebenarnya. Tu bab tu serah pada Allah lah. Sebab tu kita disyariatkan kita guna cara yang tidak bercanggah dengan tauhid tu. Serah pada Allah. Sebab kalau tak baca tu pun kita doa saja pun boleh dah. Tu dia perkara-perkara gini kita kena ingat. Kita duk bincang dia bukan sakit. Ini sebenarnya bagi setengah-setengah orang satu keperluan. Keperluan ni maksud saya dari satu sudut kita nampak sakit tu kesusahan lah, penderitaan, musibah. Tapi dari satu sudut yang lain dia ada rahmat juga. Kalau Syah Waliullah dia panggil lutf am, dia panggil rahmat secara umum. Secara khusus tu tidak ada kepada orang yang sakit tu. Tak kadang-kadang ada juga pada orang sakit dengan sebab dia sakit tu jadi insaf banyak perkara. Banyak perkara. Jadi kukuk mana pun kalau kita tengok dalam hadis-hadis orang yang ditimpakan musibah ini, Allah Subhanahu Wa Taala cadar kepada dia tu mana ganjaran syurga dalam hadis bu. Kalau dia sabarlah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin tu as-sabru tu babus sabri tu banyak dia kemukakan hadis. Rasa tak silap 20 hadis. Kalau tak silap saya lah. Dia sebut semua tu. Orang ni sakit,
Siapa mati tapi dia sabar, dalam keadaan sakit pun dia tidak guna kaedah-kaedah syirik untuk buat rawatan. Orang lagu ni dia dapat kelebihan luar biasa di hari akhirat. Dia ada kelebihan. Yang ketiga, jadi kita nak tahu macam mana syirik tu. Kena tahulah perbezaan akidah tauhid dengan syirik tu. Yang ketiga, kalau dalam kitab Syiah memang saya baru minggu lepas duk cari khusus berkenaan dengan ruqyah cara Syiah ni. Memang syirik tu. Dia ada tangkal khusus untuk hari-hari tu. Tangkal ini untuk hari Jumaat. Jadi tangkal tu dia sebut nama imam-imam dia. Sebab Syiah ni bila sebut syirik, dia berkait dengan imam. Kita kalau syirik, dia berkait dengan Allah. Menduakan Allah, orang Melayu sebut. Menyamakan Allah dengan makhluk. Syirik, dia tak menyamakan imam dengan makhluk. Mana syirik tu dia pergi kepada imam. Kita syirik ni pergi kepada Allah. Tu beza. Jauh tu. Perbezaan tu. Jadi dia tunjuk siap dengan lakaran dalam kitab dia. Tu begini hari Jumaat, ini azimat yang kena pakai. Siapa begitu sekali. Yang ketiga, haramnya tamimah azimat, dan hal itu termasuk syirik. Jadi ulama tak buka ruang ni bab azimat ni. Dia kata sangat bahaya. Dan saya lebih setuju tu sebenarnya, bahaya. Dia gini yang mudah kan. Kalau dulu masa saya mula belajar tauhid tu, Guru Maulana lah dia sebut, dia kata sejauh mana kita boleh jaga hati kita daripada ingat pada benda tu. Payah tu. Memang dia ingat Tuhan juga, itulah makna syirik. Kalau tak ingat Tuhan langsung, tak timbul, tak angin syirik. Dah tu. Bila kita pakai sesuatu dengan maksud, misalnya kayu kokar pun, beli tu kerana dia syarah saja syarah. Hak dia jual syarah. Maka kita belilah. Sebab dia banyak tu kita kata benda-benda yang sakti, kita kata dengan begini-begini. Kita beli terpengaruh dengan syarah dia punya penjual tu. Kita sejauh mana kita boleh yakin bahawa hati kita tidak akan terikat dengan benda tu. Moga beli benar. Neratus kayu ya. Mahal tu apa? Sebab syarah. Dia kitab ni pun kalau ada syarah tu memang dia mahal. Kalau mata saja tu murah sikit. Beli. Sejauh mana kita boleh jaga? Paling tidak bila berlaku sesuatu tu, tiba-tiba nak accident, tak jadi accident, dia akan terlintas tu kepada cincin tu. Sebab kita beli pun kerana tu. Terlintas tu atas dia. Kita nak biar tahqiq kepada Allah. Tapi kalau kita beli cincin, tak ada pun maksud tu, tak terlintas langsung tu. Itu maksudnya kenapa tu. Kapal Nabi Nuh tu dah letak dia ni. Tu tak tahu kepala ekor tu. Tu bahaya lah aku tu. Kalau orang Melayu dulu kat buruk ada sayap tu. Tina pula nampak tu. Tengok ke mata tu, tina tu. Jadi perkara-perkara gitu, dia ada maksud tu. Sebab saya pernah tanya, saya pergi rumah seorang penggawa tu, ada. Dia kata, ni sebenarnya untuk berkat dia tu. Dia sebut gitu. Untuk berkat. Lepas ni ada ni bab berkat. Bab yang ke-9 tu, orang yang tabarruk itu. Jadi dia tu bahaya semua tu ya. Dia tahu kapal Nabi Nuh sebenarnya dia ada tu. Dia punya kita kata dia ada pahamnya dia tu sebenarnya. Kalau kita ngaji tu agak dia ada lah unsur syi'iyat itu. Safinah tu. Hadis Safinah tu kan. Tak ada dek dalam Bukhari. Dia boleh tipu. Jadi kena berhati-hatilah. Ada setengah tu nak suruh selamat tu tadi, ingat saya sebut, dia letak dalam piah tu, dia kait kelambu Kaabah. Dia masuk sikit, dia tembuk, dia tetah ni masuk. Dia kata pakai piah tu, piah lain tak akar lah. Berapa gitu? Tu bahaya tu. Dia mari macam-macam tu, ganggu syaitan. Maknanya seolah kita buka ruang untuk syaitan masuk, ganggu kita. Tu tak sih tu. Sedangkan kita ni, kalau kita perhatikan ajaran Nabi ni, setiap perkara tu ada doa, baca apa tu supaya tidak diganggu oleh syaitan dan iblis. Tiba-tiba buka ruang pula untuk dia. Jadi maknanya tamimah jenis Nabi sebut ni, ini ruang-ruang yang boleh sebagai pintu masuk untuk syaitan ganggu kita. Tu sebenarnya. Mana kalau tak ada ni, payah syaitan nak ganggu.
Duk main dengan doa, dengan isi hak waris macam, hak sahih macam, mai payah syaitan nak ganggu. Jadi syaitan mudah ganggu dia buat apa? Sebab dia pakar benda-benda hak tidak sahih. Takdir Allah SWT nak ajar kita. Puak-puak sesat ni dia suka pada hadis dhaif. Kalau hak jiddan tu lagilah dia titik air mulut tengok hadis dhaif ni. Jadi kau-kau gitu memang bahaya. Memang bahaya. Siapa ada sebut pada saya sendiri, dia kata maudhu' pun hadis juga. Siapa setara tu? Bunyi khabar buka pondok tu. Malas sebutlah pondok mananya, tidak di Kelantan tapi di Malaysia kita ni lah. Buka pondok. Dia kata mari mana pula la aslalahu ni. Dia tanya. Dia siap tanya kita pula. Dah kita kata tak ada asal ni hadis ni. Amalan tak ada asal Nabi. Mari mana pula istilah la aslalahu. Tu. Setara tu lah ayatnya. Tu orang yang buka pondok tu. Mengaji kat lah. Tak orang kampung. Sebab itulah salah satu ni dalam kitab ni tak sebut. Dalam kitab lain, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena popularkan istilah agama. Misalnya istilah-istilah hadis, kena biar masyarakat tahu. Kena popular kau tu. Istilah-istilah yang digunakan dalam Quran, misalnya musyrikin. Kita kena sebut tu. Munafiqin. Kena sebut. Dalam bab-bab tertentu hak berkaitan dia kena sebut biar terang. Guna istilah tu. Tu. Jadi akidah, jadi ulama salaf dulu dia tekan kau tu. Supaya apa? Sebab itulah metod Al-Quran sebenarnya. Kalau tidak jadi bahaya. Baik, kita pergi kepada poin dalil yang keempat itu. Ni haramnya tiwalah tadilah dan termasuk syirik itu. Baik, daripada Abdullah bin Ukaim rahimahullah secara marfu' hadis ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Sesiapa yang menggantung sesuatu, yakni pakai azimat. Wukila ilaih. Wukila ilaih ni, sebab kalau tengok terjemah sini, terjemah gini, nescaya dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Boleh juga terjemah gitu. Cuma saya nak terjemah gini, berdasar pada syarah hadis ni. Man ta'allaqa syai'a, sesiapa yang menggantung sesuatu, yakni pakai azimat, wukila ilaih. Dia, kehidupan dia diserahkan kepada dia sendiri. Biar dia tu bergantung pada sesuatu yang dia, misalnya dia pakai azimat. Jadi Allah akan serah dia kepada azimat tu lah. Itu maksud dia. Maknanya dia ni Allah tidak jaga dah. Tidak ada hifzullah dah kepada dia. Tidak ada dah. Bahaya tu. Saya ingat dulu masa saya belajar dulu, saya sempat juga pergi. Di akhir dah. Orang panggil Pak Nilah Paca. Ingat tak Pak Nilah Paca tu? Dia kuliah, saya pergilah. Masa tu di akhir usia dia dah. Bagus dia sebut. Dia kata kalau kita tidak jaga Allah duk main dengan azimat gapo ni, Allah tak cara dah pada kita. Jadi bila Allah tak cara pada kita ni, kita sendiri dah hidup atasnya. Tak kait dengan Tuhan. Allah tak jaga sekali. Mana kita akan terdedah pada pelbagai masalah. Supaya kambing, pera kambing dia tu. Pera, kambing lah. Tuhan pun kambing juga. Berapa dia tu begitu tu. Berat tu. Maknanya kita ni tak ada langsung unsur Allah jaga. Sebab apa? Sebab kita tidak harap daripada Tuhan. Dia ambil benda lain tu. Masalah kita macam tak percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Sehingga sanggup ambil azimat untuk jaga kita. Allah suruh pada azimat tu kita. Itu maksud dia sebenarnya. Maknanya kita ni tidak ada hubungan dari sudut. Makna Allah tidak jadi wali kita. Sedangkan Allah waliyul mu'minin. Sedangkan Allah tu pelindung orang beriman. Tapi tak ada dah tu. Tu berat tu. Tu di dunia tu bukan di hari akhirat lagi tu. Di dunia pun Allah tak jaga dah kita. Patah hari akhirat lagu mana? Tu maksud hadis tu sebenarnya. Sebab kalau kita baca Indonesia tu betul dia tulis tu. Takut tak faham gitu. Tapi dalam syarah ulama sebut begitulah. Supaya kita mudah faham. Baik. At-tamaim adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak kecil untuk melindunginya daripada kena, ni saya sebut ain di sini sebab ada dalam kitab lain dia kata disampuk hantu misalnya. Kanak-kanak orang Kelantan panggil sampuk hantu lah. Nya tegar je istilah Kelantan kan. Takutnya tegar kat orang dia kata. Bukan orang yang hidup ni. Maksud dia ni. Mana makhluk halus lah. Gangguan syaitan ke jin ke. Kadang-kadang dia pakai sesuatu pada macam apa ni benar tu kan dulu kan. Tak benar. Lepas tu tekuk pada. Itulah maksud tamaim. Zaman jahiliah ni dia bukan sekadar gantung pada kanak-kanak. Kalau dia gantung pada binatang dia panggil watat. Binatang pun dia gantung juga. Dia panggil watat. Cuma kalung dia tu diperbuat daripada tumi arnab, tulaikan. Adalah pilihan. Semua tu kerja tu umum lah. Kerja dukun. Tu. Tujuan dia pakai tu untuk
melindungi, untuk jadi pelindung daripada sihir. Ain tu setengah ulama kata makna sihir, gangguan lah. Kalau orang Melayu kita dia panggil buat tahu orang, takut kena buat tahu orang. Sihir lah maksudnya. Tetapi bila yang digantungkan itu berasal daripada Al-Quran. Tapi kalau hak gantung tu makna ayat Quran, tulis ayat Quran dan sebagainya, sebahagian ulama salaf memberikan keringanan dalam hal. Keringanan pun kalau kita tengok dalam teks asal dia panggil harus, bukan sunat. Harus. Harus ni sekadar boleh juga, boleh. Boleh lah. Tapi molek ke? Dah. Hak molek ni tak sah. Kalau kita nak tahqiq tauhid betul-betul, tak payah hak tu pun tak payah. Tu. Dia gini, kita kena ingat. Setengah orang bila kata gitu, tengok dia, terkerahnya lah, ni buat betul lah, ni kerah gitu. Tengok dia kata, kita masalah sekarang ni bab syirik ni, bab syirik dia tak boleh main-main. Kita ni untuk sadduz zara'i, untuk sekat, takut jadi pergi ke situ. Tu sebenarnya tujuannya. Sedang sebahagian yang lain, ada juga di kalangan salaf, ulama salaf yang lain, tidak membolehkan dan melarang. Termasuklah Ibnu Mas'ud. Kalau kita perhati sahabat Nabi, dia tak wiru kan, benda-benda gini. Bahaya. Boleh ada kita ngaji Bukhari ni, boleh jadilah. Mungkinlah kita boleh kawal. Tapi orang lain, masyarakat awam tu, hak tak pernah dengar hadis pun sebulan pun tak pernah dengar sah hadis. Hidup dia hanya untuk cari makan je. Itu masyarakat awam, hak terbanyak. Tak boleh, dia tak boleh. Bahaya. Ruqyah pula. Ruqyah ni atau disebut juga dengan azimah. Tak apalah. Ada dalil khusus yang memboleh. Dia ruqyah ni sebenarnya saya tengok dalam beberapa buah kitab lah sebenarnya. Dia lebih kepada jampi. Jampi tu sebenarnya. Tak apalah maknanya azimat ni, makna salah satu pecah dia lah. Ada dalil khusus yang membolehkannya selama tidak ada syirik. Namun Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam hal ini untuk mengobati ain dan juga sengatan kala jengking. Kalau dalam hadis maknanya untuk rawat tel, bukan untuk indifak. Indifak ni ke dia kita panggil. Mana untuk mengelakkan dia, tak kena lagi. Cuma takut kena. Mencegah. Untuk pencegahan. Tu tak boleh. Hak Nabi sebut ni untuk rawat tel, hak kena dah. Takut mari pula. Kena dah. Tu. Sebab itulah kita sebagai indifak untuk cegah, kita kena baca ayat-ayat Quran. Ada hak Nabi ajar khusus lah, nak tidur baca gini, dah bangun tidur. Semua tu sebenarnya kira-kiranya nak supaya kita ingat kepada Allah lah. Dalam hadis sebut bila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Akhir sekali mata kita jadi mata Allah tu jadi mata kita seolah gitu. Itu bahasa kiasan. Maknanya kita akan dijaga oleh Allah sepenuhnya lah. Dah nak buat apa-apa semua baca doa, semua sebut nama Allah, masuk bila air pun sebut nama Allah, keluar bila air pun. Kalau kita boleh buat gitu, Nabi kata akhir sekali kita ni memang dijaga sepenuhnya oleh Allah. Maknanya jauh sekali lah kemungkinan untuk kita terjerumus dalam syirik tu, jauh sekali. Sebab Allah jaga kita. Kita ni kita nak Allah jaga kita. Sebab kalau mak kita ke siapa jaga kita, depan mata dia boleh jaga. Tapi kalau Allah SWT, setiap detik dia boleh jaga. Itu yang kita nak. Baik. Dan juga sengat kala jengking adalah disebut gitu. Ada disebut gitu dalam hadis. Maknanya ruqyah ni pun dia tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Tidak boleh. Orang kita ni saya jumpa sendiri ni. Dia kata ruqyah dibenarkan. Dia ada seorang ustaz ni, dia tak suri, orang panggil bomoh dia, muka dia ustaz ni. Dia ni kalau ibu bapa mari bawa pensel raba ke, dia jampi untuk masuk kuasa tu. Ada ustaz yang kijak lagu ni, tapi dia tak tulis lah, cuma setengah tu dia tulis, dia tepek di pensel ni. Dia tepek di raba tu dah. Dia ni tak, cuma dia mari bawa lah. Bawa hak baru tu tak, dia jampi. Dia jampi. Saya ingat sebab tu dulu masa saya belajar malam-malam kata ngaji dia sungguh nyepah tu. Tu bomo biar masuk semua, tak tahu nak tulis nama mana, tak tahu dalam kertas tu. Objektif subjektif tak tahu. Muka bagi kena baca ni. Orang baca pokok ya pun tak boleh jawab. Tiba-tiba main nak jampi gitu. Orang mana, orang cerdik mana boleh terima cara tu. Silat-silat bulan kalau kita biar kau tu berleluasa, orang jauh daripada agama. Kau masuk Islam dah jadi gua. Jadi longgar. So kau tak masuk lagi, tak masuk akal dia kata. Hak boleh berubah ke dia? Perkembangan hidup manusia dalam konteks kehidupan dunia. Hak tu boleh berubah. Tak apa tu.
Sikit lagi tak tahulah atas kepala ni pakai geria, piyah ke geria tak tahu akhirat. Baju lagu mana fashion. Hak tu tak apa. Dibenarkan. Islam tu pasal dia. Tapi hak ni tak boleh berubah. Hak kita duk bincang ni benda hak tak boleh berubah lah ni. Akidah tauhid. Gitu yang daripada Nabi Hadas sampai Nabi Isa seterusnya pada Muhammad gitu. Bila nak ubah hak tu dia jadi timbul. Ubah hak tu lah jadi masalah. Hak tu jadi masalah. Itulah timbul bid'ah tu. Bid'ah ni bukan dalam masalah ke dunia. Misalnya kita kata guna mikrofon. Itu bid'ah hasanah tu. Ni bid'ah hasanah tak ditukar ni kan. Tukar daripada bid'ah hasanah. Sebab orang ni bak ke dunia Bahkan orang buat ni pun boleh pahala pula tu. Kalau dia Islam, kita nak guna ni sebagai wasilah untuk capai redha Allah tu. Tu hak tu maksudnya. Sebab tu dalam kitab ni bincang tu benda hak sawabik ni. Hak tak boleh berubah tu. Misalnya ibadat. Tak apalah dia banyak lagi dia akan sebut selepas ni tu. Baik, kita pergi terus Cuba tengok syarah kepada Allah. Kalau ulama sebut sesiapa bergantung pada sesuatu tu makna selain Allah. Itu makna sesuatu. Kena tulis tu. Takut dia kata sesuatu ni geria. No. Masih Allah, selain Allah. Baik ianya berupa kebergantungan hati, kebergantungan dari sudut perbuatan maupun kedua-duanya. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan sebab itulah hadis ni boleh kita terjemah. Sesiapa yang bergantung kepada selain Allah, boleh kita terjemah gitu. Boleh kita terjemah gitu. Man ta'allaqa syai'an, sesiapa yang bergantung selain pada Allah. Kita boleh terjemah tu, syai' tu. Sebab tu dia kalau orang ngaji Asy'ariyah kan dengan sifat 20 lah, sifat 20 kan. Dia ta'rifkan syai' tu. Ma makna syai'? Asy-syai' ma siwa Allah. Dia kata selalu. Syai' itu sesuatu, syai' itu ialah selain Allah. Makhluk lah kita panggil. Sebab tu dalam Quran dia tak guna syai' untuk Allah. Dalam hadis pun tak guna. Syai' itu tidak diguna untuk Allah. Diguna untuk ma siwa Allah. Makhluk lah. Baik. Sesiapa yang bergantung kepada Allah Azza wa Jal dalam menunaikan keperluan atau hajat dia, bersandar kepada Allah serta menyerahkan segala urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, nescaya Allah akan mencukupkan keperluan dia. Saya tengok dalam kitab tadi, sempat rujuk tadi, dia kata keperluan di sini maknanya ma'ahamma. Ma'ahamma, apa yang penting bagi dia dalam hidupnya. Sebab ada juga kadang-kadang keperluan itu tidak penting, tak perlu. Ni hak penting, hak dia perlu, Allah akan cukupkan. Sebab tu kita tengok setengah orang tu miskin tapi cukup. Tapi setengah tu kaya tapi tak cukup. Tu masalah tu. Tak boleh buat pakai ayat tu bahaya tu. Jadi pemimpin, kalau jenis jadi pemimpin orang ni kaya tapi tak cukup, tak boleh buat jadi pemimpin tu. Kena perhati molek. Ni ulama kata maksud dia nya sini maknanya Allah cukup ke keperluan dia, hak penting bagi dia. Sebab manusia, kepentingan manusia tak sama. Saya mungkin kepentingan saya perkara ni. Tu. Jadi maknanya kalau Allah tidak beri sesuatu dia nak, maknanya perkara tu bagi Allah tidak penting sangat untuk dia. Maknanya apa? Maknanya ni saya tengok dalam Fathur Rahman fi tafsiril Quran. Muhammad apa nama tu tak ingat lah. Muhammad apa ni, Al-Muhairi Al-Hambali tak silap. Nama dia sebut. Dia hurah ni. Jadi dia kata situ maknanya sesuatu yang penting untuk kita. Kadang-kadang kita nak sesuatu ni Allah tak beri, tapi Allah beri yang lain. Maknanya Allah Maha tahu hak ni sebenarnya kita perlu. Jadi hak kita perlu Tuhan tak beri pun tak terjejah hidup kita bila tak lihat tu. Itu maksud dia. Jadi maknanya kita boleh kata Allah mencukupkan keperluan kita, sehingga kalau keperluan itu tak ada, jadi tak cukup hidup kita. Allah akan cukupkan tu. Itu maksud dia. Baik. Allah akan mendekatkan segala yang jauh dan memudahkan segala yang susah. Itu maksud kemudahan yang Allah bagi. Bila Allah jaga kita jadi gitulah. Walaupun miskin pun tak meminta-minta dengan orang. Walaupun miskin pun tetap utuh dalam agama. Walaupun miskin pun tetap jaga salat. Tu keperluan. Tu makna Allah jaga tu. Selama mana orang kerana miskin, salat pun tidak. Salat pun tidak. Saya pernah pergi ke satu tempat ni nak cerita masalah ni lah. Dia di satu kawasan tu dia ada 200 keluarga. Selepas 2014 banjir besar tu lah.
Kita pergi tu air surut dah, pergi boleh masuk dah pergi tu. Surah dia tu tergelar air, tak nampak bumbung tak nampak, tergelar habis. Kita ni pergi salah kecek, bawa dah bekalan makanan banyak, pergi salah kecek. Lepas tu semaya ni lagu mana semaya? Semaya mana dia kata air tak ada. Dia ngepek kita pula. Kita kata ya lah juga nah. Lepas tu guru kita kata jaga saat dia ni terik makan baru ni. Kata anak pusing lah kita tanya begitu. Nak maya ke mana? Dia kata, tengok dia kata ni. Dia kata, surah tergelar air dia kata. Kita penuh waktu bahaya bapak ni kata dia. 200 ni keluarga. Malas sebutlah kapung-kapung. Memang saya pergi tengok ada sofa lekat atas pong. Sofa tu lekat atas pong getah. Dalam air. Saya pergi ke sungai tu, jangkit air kita lah tengoknya. Daripada parah sungai di bawah tu naik atas 100 kaki air. Terkejut saya tengok. Kita pun mikir, kita bahaya. Sebab itulah bila pergi tu, jadi pihak kita kata kena buat surah dulu biasa ni. Biar ada air bahaya, mai tak ada mai, air tak ada ni. Dulu masa ada air banyak, tak ada mai juga, banyak dok air. Tu bahaya. Cuba bayangkan lah. Masalah orang kita. Tuhan uji setara tu tak mai lagi. Nak buat macam mana? Dia kita pun tidak nak menyalahkan dia, tidak maksud tersuruh pada Allah lah. Nak macam mana? Nak. Kita pun tak tahu tahap kefahaman dia agama setara mana. Tapi nak setara tu lah. Tapi dia pakai tu dong. Tak ada, bukan orang asli ni. Bukan orang asli pun kita mau dia ni. Tapi nak buat macam mana? Setara tu. Cuba bahaya kan. Mana kalau tidak ada pihak luar bantu tu, tak maya lepas bila-bila. Sebab rumah tepi dia, saya tengok tinggi pada masjid tu pun, rapat kipas tingkat 1. Air, tinggi sungguh. Pok dia lari naik atas bukit. Dia kata dam makan daun kayu 2 hari. Kita tak apalah duduk sini. Susah tahu mana pun 3 hari sehari tak talah. Jadi orang-orang gini dia perlu diurus dengan cara baik. Kadang-kadang jadi dia gini, saya nak sebut gini ya, kita pergi tu kita tidak jangka situasi sebegitu. Ataupun mari mikir balik, kena buat musalah dulu ni. Kau sara ni. Masuk tu masuklah. Kena buat musalah dulu tak rot makan saja ni. Akhir sekali panggil pula mari bahagian wiring tu bersih, dia punya terpaksa siap surau dulu. Hak makan tu makanlah. Kalau nak sesah ni dulu tak maya bobok ni. Tu. Jadi begitulah. Jadi orang cuba bayangkan masyarakat sebegitu tu, satu kelompok, satu kampung. Dua tu. Hak ni bila-bila masa saja boleh sesat lagi. Ikut, dah tu ambil air kubur pakat dia ambil air. Ingat cerita di Patah Senuk tu. Tu setara tu ya masyarakat. Sebab tu dia tak boleh. Sebab tu bahasa saya sangat setuju ulama dia untuk orang kampung ni ruai-ruai untuk jadi syirik kena tutup kemah untuk orang kampung. Walaupun dalam fiqh kata ada benar tu, tapi untuk orang kampung tak boleh. Bahaya tu. Sebab itulah ulama kita benar ruqyah ni sebagai alternatif kepada hak tidak ruqyah tu. Tidak ruqyah syariah tu. Jangan kita kata begini. Kadang-kadang kita dalam kita proses kita nak mentahqiqkan tauhid tu, kita silap langkah. Di tengah-tengah masyarakat yang hidup dengan bomoh ni, kita tolak terus tu. Tak ada ruang pun tak boleh. Kita kena kata boleh, tapi jangan ada syirik seperti Nabi sebut ni. Nabi kata boleh, tapi jangan ada syirik. Maknanya kita kena tampilkan satu bentuk zahirnya sama, tetapi tidak ada syirik. Orang panggil bomoh juga, tapi tak ada syirik ni, baca ayat Quran. Baca ayat Quran. Suruh dia baca, dia tahu dah lah ayat Quran. Jangan suruh baca parut-parut tu. Ayat kursi ke, baca tu. Lepas tu gantung tu. Lepas tu dia kata tak siap, tutup bomoh tu pun tak siap juga. Supaya ya. Masalah siap ni bukan masalah kita. Tapi kita tak boleh tutup tu. Bahaya. Akhir sekali dia tak sebut dengan mulut, tapi dalam hati dia cemuh pada agama. Tak ada pilihan, tak ada jalan keluar. Dia kena tahu. Sebab tu Nabi sebut. La ba'sa birruqa, tak apa. Cuba bayangkan. Saya nak sebut gini. Ni latar belakang hadis ni. Banyak kalau Nabi mari, Nabi kata tak ada langsung ruqyah ni. Tak ada pilihan langsung. Sedangkan masyarakat jahiliah hidup dengan ruqyah. Masyarakat jahiliah ni kalau kita baca dalam sejarah, kita kena tahulah bila kita baca hadis-hadis, kena tahu latar belakang masyarakat. Sebab ni berlaku di masyarakat Arab. Dia bukan berlaku di masyarakat Melayu asalnya. Jadi masyarakat Arab jahiliah tu hubung kait. Di segi kita kata budaya, kehidupan dia, apa hubungnya? Sejauh mana kekuatan hubungnya antara masyarakat dengan bomoh, dengan dukun zaman Arab? Kena tahu. Rapat sungguh. Sehingga setiap bani ni kita kata komuniti kecil. Dia kaum ni komuniti lebih besar. Kalau kaum ni besar.
Bawah dia tu dia ada pula istilah-istilah bani. Baik, setiap bani dia ada bomoh tersendiri. Tu dia. Mana pun bomoh keluarga ni ada masing-masing. Maknanya dia tak boleh, sebab tu orang dia kena nikah, jumpa bomoh, semua jumpa bomoh, tempat rujuk lah. Tiba-tiba Nabi mari, kalau Nabi kata tak ada langsung tu, berat juga tu. Nabi kata boleh, tapi jangan syirik. Letak gitu. Tu pendekatan tu. Tu. Baik, seterusnya. Sebaliknya, sesiapa yang bergantung kepada selain Allah Azza wa Jal, atau dia merasa tenang dengan bersandar kepada pemikirannya, ra'yu itu pemikirannya sendiri, bersandar kepada akalnya sendiri, obat, atau bahkan dia bersandar kepada azimat dan lain-lain, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan serahkan orang itu kepada perkara tersebut, sehingga Allah hinakan orang itu tanpa Allah menolongnya. Jadi Allah suruh dia kepada azimat tu. Allah suruh dia kepada gambar Tok Kenali tu lah, dia tepek dinding. Allah suruh dia pada gambar perahu Nabi Nuh tu. Allah suruh pada tangkai dia pakai. Allah tak cara dah dia. Jadi kalau atas dunia Allah tak cara dah, Allah nak cara ke dia di hari akhirat? Atas dunia, semasa hidup dunia Allah lepas dah. Allah tidak ambil peduli dah dia. Apakah orang ini menjadi perhatian Allah di hari akhirat? Tidak. Maknanya itu isyarat hadis ni dia panggil hadis inzar. Hadis yang menunjukkan satu peringatan tegas. Yang dia inzar ni kalau mengikut ulama dia ada 3 makna. Bukan 3 makna. Kalimah inzar terkandung di bawah dia 3 makna. Makna yang pertama dia panggil nazir tu. Inzar tu salah satu makna. Aku ni sebagai naziran wa basyira. Nabi ke sebagai naziran wa basyira. Nazir ni makna biasa diterjemah nazir ni memberi ancaman. Peringatan dalam bentuk ancaman. Basyir ni memberi peringatan dalam bentuk perkara yang mengembirakan. Jadi nazir tu salah satu makna dia inzar. Sini. Inzar. Maknanya inzar tu ada bentuk ancaman yang tegas. Yang kedua dalam tu juga dia ada makna irsyad. Dia ada makna membimbing. Walaupun menakutkan sebut perkara neraka syurga, tapi dia ada makna bimbingan itu. Nak supaya hati manusia jadi ingat pada Allah. Yang ketiga dia panggil at-takhwif. Menakutkan. Dia ada menakutkan. Kadang-kadang manusia ni dia jadi berubah dengan sebab ditakutkan dia. Tak pandai dengan sebut kelebihan tak ada. Dia kena menakutkan dia. Buat gini, ada hukuman dia rotan. 20 rotan. 3 rotan atas belakang. Sekali kena tu, pena betul mata. Takut dia. Jadi baik kadang-kadang manusia kerana itu. Itu maknanya nazir tu. Jadi inzar ni salah satu. 3 itu dalam kitab tafsir ada disebut gitulah. Baik. Sesungguhnya hal ini sudah diketahui berdasar pada dalil-dalil dan pengalaman. Baik, seterusnya yang kelima tu dalil. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Ni yang kelima. Ni yang kelima. Surah At-Talaq ayat 65. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, kita guna tawakal lah. Sebenarnya kalau nak kiranya tawakul lah betulnya. Tawakul takut jadi ni mari mana pula ni dia kata tak. Takut jadi pening sehijab pula tu. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan keperluan dia. Tadilah saya sebut tadi. Hasbuh ni yang dihuraikan ni sini saya ada mari Fathur Rahman fi tafsirkan Syekh Mujiruddin, Syekh Mujiruddin Al-Hambali. Dia orang mazhab Hambali. Dia ni. Dia kata mana? Dia kata yakfihu ma ahammah. Allah mencukupkan kepada dia apa yang paling penting. Banyak kepentingan kita ni. Dan sahih kepentingan Tuhan ni penting sangat. Ni penting juga tapi tidak sepesangat. Maksud di sini Allah cukupkan hak hak paling penting. Kira-kiranya kalau tak ada hak tu boleh terjejah hidup dia. Allah cukupkan kita tu. Itu maksud kata-kata ni Syekh Mujiruddin Al-Hambali dalam kitab je lah. Baik. Sebelum saya baca di bawah tu sebab ayat ni sebenarnya dia ada hadis yang ulama sebut berkenaan dengan ayat ni. Ni hadis dia. Hadis ni biasa kita dengar ni. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Itu biasa kita dengar hadis ni. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad.
Sahih Ibn Hibban pun ada, Mustadrak Hakim pun ada hadis ni. Hadis ni sahih. Apa maksud dia? Nabi kata, sekiranya sesungguhnya kamu, terjemah secara harfiah gitu lah. Kalau sesungguhnya kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, itu makna tertawakkalunya alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal pada Allah, pasti Allah akan beri rezeki pada kamu. Seperti burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kempis, tiba-tiba dia balik dalam keadaan kenyang tu. Bahkan bawa lagi di mulut dia ni makanan untuk anak dia. Pada burung pergi tu tak ada perancangan apa pun. Burung keluar tak ada perancangan apa pun, tapi dia ada usaha. Soalan begitu ni. Maknanya pasti Allah akan jaga, tak usah using lah. Tak baca lagi ayat wallahu yarzuqu man yasha'u birisat tu, orang kita buat amat syaitan tu. Nah. Tu ayat akidah tu. Mana Allah akan beri rezeki kepada siapa? Dari sumber yang dia pun tak tahu. Dia tak boleh nak jangka. Sebab tu kita dalam agama ni kita kena yakin tu. Baik, maka harus diingat bahawa seseorang walaupun dia menjalani sebab-sebab yang syar'i serta dibolehkan, tetapi jangan sampai dia menggantungkan jiwanya kepada sebab tersebut. Setengah ulama dia kata jangan beriman kepada sebab. Kata Allah buat sebab, hukum sebab musabab. Kalau nak berjaya, kena ikut tip ini. Pengalaman orang berjaya kena buat gini. Kalau buat gini tak akan berjaya. Guru kata kalau nak faham kena baca, kena buat latihan, kena muzakarah. Itu tip untuk berjaya. Tapi jangan beriman dengan sebab itu. Sehingga kalau tak ada tu tak ada sumber ilmu, mesti kena baca. Baru tempat dalam ramai mana orang baca pun tak ada apa. Baca dari kira, baru bila masuk pagi, masuk dalam dawai esok, tengok soalan tu gelak lemak. Neng siapa nak habis masa baru mari tu dia mengepek tu. Apalah tolongnya tu. Mari nak habis masa baru mari ngapah malam. Dia ngepek ke diri dia sendiri. Dia kata tolong. Nak mana? Kan ada setengah hari tu. Setengah hari tu bila baca tengok soalan tu, marilah lu baca tu. Mana buat lagu mana? Allah, itu kerja Allah. Sebab tu kita cari sebab tu, dah kita boleh pahala dengan sebab, ikut sebab secara syar'i. Sebab tu dia peringatkan di sini, jangan pula kita percaya pada sebab tu seperti percaya pada Allah. Kalau buat gini ingat mesti jadi gini. Tak boleh gitu. Sebab itulah kita, dia buat contoh sini mudah contoh dia. Tak apalah. Sebab tu kita kalau dalam hadis Nabi ajar bila orang buat baik pada kita, kita kena terima kasih pada dia. Cuma kena kata alhamdulillah dulu. Sebab nak ayatnya orang buat baik pada kita tu itu majazi saja. Hak hakikat sebenarnya Allah SWT. Bemelah. Jadi kita terima kasih pada dia, menghargai. Bahkan dalam hadis sebut orang tolong kita, kita kena doa lah kepada orang itu. Itu dari segi zahir. Tapi hakikat sebenarnya alhamdulillah. Kalaulah Allah tidak menggerakkan hati dia nak tolong kita, dia tak tolong kita tu. Kena kata alhamdulillah. Sebab maknanya kita ni kembali ke semua ni kepada Allah SWT. Tu cara tauhid. Tetapi secara syariah zahirnya kena terima kasih lah sebab melalui dia kita dapat. Dari sudut lain maknanya kawan tu Allah nak beri pahala ke dia. Allah nak beri pahala ke dia. Dia cari rezeki, Allah beri duit ke dia. Dia pun beri sebahagian pada kita. Duit tu memang dia cari. Dia beri kita. Sebenarnya Allah boleh nak beri direct kita pun. Allah terus buka pada kita rezeki. Kita kerja boleh rezeki. Allah boleh buat gitu. Tapi Allah tidak buat semua begitu. Setengah-setengah tu kerja pun tak boleh fiti. Miskin situ. Pada rajin kerja. Orang lain kena bantu. Tu tengok cara Allah. Jadi makna Allah nak beri pahala pada orang tu dan Allah nak beri pahala pada kita. Pahala kepada orang tu sebab dia menderma, dia khairat, sebab kita boleh pahala pula, kita terima, kita bersyukur pada Allah, kita doa pula kebaikan untuk dia. Kita terima kasih. Kita boleh pahala pula tu. Sama-sama boleh pahala. Itu cara agama. Tapi kalau kita perhatikan semua tu dia tidak boleh lepas daripada Allah. Tu cara agama ajar kita. Orang buat baik pada kita, kita kata alhamdulillah. Doa pula kepada dia. Boleh pahala pula kita situ. Bahkan Nabi kata sesiapa doa pada orang lain dalam keadaan dengan ikhlas, tuan dia pun tak tahu, Nabi kata malaikat akan doa untuk kita. Ibnu Mas'ud lah, Ibnu Mas'ud. Saya ingat saya Ibnu Mas'ud dia kata, lagu tu dia terlepas ni aku nak doa kat orang pula. Utuh lagi kalau gitunya. Utuh lagi kita doa pada orang lain. Sebab kita boleh, malaikat akan doa untuk kita. Siapa begitu sekali. Itu cara. Maknanya kalau kita perhatikan ajaran Islam ni, kukuk mana pun dia pergi pada Allah. Hakikatnya.
Dan atas sebab ni lah juga akan datang kita akan bincang secara khusus kenapa ditutup ruang untuk kita pergi minta doa dengan orang mati tu. Inilah sebab ni. Kita akan jumpa akan datang. Akan jumpa. Tak apa lagi. Biarlah tu. Nah. Gitulah sebenarnya bahaya sangat tu. Saya jumpa dah ni. Saya pergi tepi dia. Ya Syekhil Kiram. Dia kata, wahai tuan guru saya yang mulia. Kita dengar peluh kita. Tak ada apa dia ni. Kita pun duduk dekat dengan dia. Tidak kata 1 meter dak lah. Masa tu tidak COVID lagi. Kita tu kena bahala pakai aku ni. Ada. Saya di. Selepas dia nutup 7 tahun di Indonesia tu. Dia klik tu jadi putih. Rupanya dia nutup dalam gua. Saya baru tahu. Selepas dia balik dia tahu. Sebab sebelum tu dia jual obat dah. Gua kita nak mana? Gua sign belakang. Lepas tu hilang 7 tahun tak cuba cari. Lost contact. Betul-betul klik tu nampak lain. Warna kulit dia pun lain. Dia kecek pun lain. Tu. Dia tawas saya. Dia kata, mu tak saya beli ke Toyo? Dia jual Toyo. Tolong sungguh. Dia kata sana berapa tu adalah kos dia. Toyo ni dia kata boleh membantu kita banyak kau. Saya terkejut. Saya kata Allah astagfirullahaladzim. Siapa kita pergi lepas tu kita buat baik dia nak kaunseling dia lah. Tapi dia dah 7 tahun dia masuk tak boleh nak buka dah tu. Bom sakit. Ni memang saya tak sure lah nak bom. Sebab tu saya kalau tahu kita sekat. Sebab dia ni bahaya tu. Saya tanya dia Toyo ni lagu mana lingkar dia. Dia atas pokok kita cuma dia pendek dia tu. Kecil, boleh bawa, mudah bawa. Bahaya tu. Bahaya tu. Siapa kita mu di Indonesia? Memang lah. Guru saya masa saya belajar tu kata memang dijual. Dia untuk kegunaan dia lah. Kadang-kadang jaga rumah. Orang takut nak mari dia tak ada. Itu keperluan gitu. Tu bahaya. Sangat bahaya. Boleh menjejaskan akidah tu. Jangan main-main benda tu. Saya sebut ni bukan apa. Benda yang berlaku sendiri. Hari ni ada lagi dia. Ada lagi dia hari ni. Tak mati lagi. Tapi nak buat macam mana kita dah bersaing dengan dia, tak cakap nasihat. Cuba bayangkan, dia nak apa sebenarnya? Sebab kalau kita perhatikan orang-orang yang terlibat dengan syirik, dia nak sesuatu dengan cepat. Dan benda tu nampak pelik lah. Sifat manusia gitu. Dia panggil mencari adab. Sebab itulah kita, orang-orang belajar akidah ni, kalau kita tengok ajaran salaf ni, dia nak pergi ke Nabi. Dia nak dia serupa dengan Nabi tu. Kalau Nabi ada mukjizat, dia pun nak ada juga. Walaupun orang tak pakai mukjizat, nak benda pelik-pelik. Sebab itulah bagi saya, orang yang suka sangat benda pelik-pelik, kena berhati-hati. Sebab bukan begitu cara Nabi ajar sahabatnya. Betul lah Nabi, dia boleh tahu perkara gaib. Bila Allah bagi tahu, memang ada berlaku benda pelik pada Nabi. Dia panggil mukjizat. Jadi, kalau perhatikan semua ajaran salaf, dia ada tu nak benda-benda gitu. Dia boleh akses maklumat gaib. Dia ada tu perkara-perkara gitu. Sebab itulah, ulama kita memperingatkan kalau ada jenis orang-orang suka, minat sangat pada benda-benda gini, kena berhati-hati. Dia tak jadi kafir, kita tak kata dia kafir, tapi kena berhati-hati. Pembawa ke dia tu sudah lari daripada ajaran asal. Kena berhati-hati. Sebab Islam dia hidup dengan cara zahir gini. Tu mudah faham. Dia sebenarnya tu perlu kita bagi tahu pada masyarakatnya. Dia tak ingat dalil ni masyarakat ni. Tak ingat dalil. Tapi hak tu dia nak. Tu sebenarnya penanda, kita kata apa dia? Kita kata satu, apa dia kita kata? Yang mana kalau dia tahu waktu dia akan selamat lah. Kira-kiranya begitu. Maknanya dia boleh tengok, nampak dia ni duk kecek benda-benda tak rapat bumi ni. Kena beringat selalu lah. Sebab Islam dia tidak gitu. Dia tidak gitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kaedah mengenal salah satu, dia panggil ilmu dirayah. Kalau hadis tu sebut perkara yang pelik ganjil, kena cek hadis tu. Sebab itu tanda hadis palsu. Kecuali dia sahih. Kalau melalui riwayat sahih baru boleh terima. Sebab biasanya hadis tidak begitu. Biasanya hadis tidak begitu. Misalnya kita kata Nabi Musa tapa malaikat ke tak? Cabut putih mata. Malakul maut pula tu. Bukan malaikat rahmat. Dia tapa. Cabut kau dari sini putih mata. Gemulah kasih Ahmad tak terima tu. Dia tak terima hadis tu. Tak boleh terima ngakar tu. Mu'tazilah tolak musligat hadis tu. Tak terima. Ahli sunnah terima sebab sahih. Cuma tu ala mithal. Ulama faham pula. Bila sahih, kena bincang lah. Kena takwil lah. Tu gitu. Tapi perkara tu tak banyak dalam agama kita, tak ada. Dan hak tu hak Nabi sebut ya. Kalau orang lain sebut, kita tak percaya. Sedut ayat.
Kalau dengar gitu, kita tak kewak kecek pun. Jadi kalau cuba bayangkan, saya tengok ni saya nak sebut ni untuk mudah kita nak dengar orang kampung kita nak kecek kena sebut gitu. Cuba tengok dalam internet. Ada setengah-setengah ustaz tu, kalau dia kecek mesti dia sebut benda pelik-pelik. Benda pelik-pelik saja. Ada seorang ahli sufi ni ambil air semaya 40 tahun tak batal wuduk. Kita kata ada punggung ke dia ni. Dia ni ada punggung ke 40 tahun tak batal wuduk ni. Kau tahu mulut belaka. Cuba fikirlah kalau betul lah kalau ada kitab pun sebut wak geria tu. Gapo dia faedahnya? Hak ni pula mari tengok ayat D, gambar ayat D ni tobik luar ayat tu. Mati apa kerah lah KFC lagu tu. Wak kerja. Benda-benda gitu wak geria untuk. Ada ke nabi jenis gitu? Sahabat nabi jenis gitu ke bawa agama? Saya tak kata dia sesat, tapi bukan lagu tu pembawa ke dianya. Maknanya sepatutnya kalau kita ngaji hadis dengan cara betul, kita akan tolak petal lagu tu. Tak payah itu. Tu hak kita tu nilai. Hak esok kata qiyam tu. Ni orang Islam ni bila ngaji dia akan ada qiyam nilai tu. Nilai tu kita tak ingat hadis, siapa dia nak ingat hadis? Orang kampung. Tapi dia faham, sepuluh sahabat faham. Enggak sahabat Nabi bukan semua riwayat hadis. Setengah sahabat tu sahih tu kedua hadis ada riwayat. Saya nak bakar tak banyak riwayat hadis. Sebab dia ahli politik. Tapi kok mana pemahaman, tapi bab hadis rujuk ke dia, tanya mafhum hadis, nak faham hadis. Tu kita nak orang kampung dia faham gitu. Sebab itulah bagi saya orang mana kita sebagai nak ngajar orang kampung kita kena tahu mana bila kita bercakap tentang mana tempat mana yang kita nak sebut. Dan kita nak ayat lagu mana biar kira-kira dia boleh pegang. Nak ingat nas tak akan ingat. Kita tak ingat ada ngaji Bukhari lah ni ingat ke? Hadis tu. Tak ingat tapi faham tu. Sehingga kita jadi tak sesat. Kita boleh tolak. Dah tu masuk kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Ulama kata bukan maksud hafal tu, faham. Orang yang ada ilmu dia tak akan sama dengan orang yang tak ada ilmu. Tak akan sama walaupun dia tak ingat nas, tak boleh nak berujuk, tapi dia ada ilmu, tak sama. Imam Syafi'i kata seseorang tu dia boleh tahu orang ni salah baca Quran. Dia nak ayat dalil tak boleh. Dikira berilmu dah tu orang itu. Kata Imam Syafi'i. Kalau siapa ingat boleh hurujah tu orang panggil ulama dah tu. Kalau siapa gitu. Nak ayatnya orang awal pun kalau boleh ilmu dengan cara yang betul, yang sahih, lain dah cara dia mikir tu. Tak akan sama dah dengan orang biasa. Hak tu hak kita naknya. Sebab tu bagi saya, orang kampung ni kena molek-molek kena ngajar Bukhari. Tapi jangan ngajar pemalana lah. Mengajar Puai Paksi ni lepek kalau ada kapur tu. Tapi kita bawa sebab hal tu hadis sahih aku tu. Yalah, secara umum kita sebut begitu. Kita beri maklumat sahih. Mudah ya ulama kata maklumat yang sahih dia akan melahirkan pemikiran yang sahih. Maklumat yang sahih dia akan melahirkan tindakan yang sahih. Itu asas dia. Kalau setengah ulama lain kata ilmu ni seperti makanan. Kalau kita makan makanan yang mizah, dia panggil mizah. Saya nak sebut apa tahu mizah ni mana sifat makanan itu panas. Jamuh tu sejuk makanan tu nya. Sifat dia panas. Kalau makan kan berasa atas belakang tu. Peluh. Dia apa sebab makanan tu jenis panas. Dia akan mengeluarkan haba lah tu. Tapi kalau kita makan makanan yang mizah dia sejuk, tubuh kita jadi sejuk. Begitulah juga ilmu. Kalau ilmu tu ilmu yang betul, dia jadi betul kita. Kalau ilmu awal lagi salah masuk, dia jadi salah kita. Sebab tu ahli mantik kata, manusia ni bertindak dasar pada ilmu. Salah ilmu, salahlah tindakan dia. Tu ahli mantik kata. Dalam kitab Dawabitul Ma'rifah. Nama dia? Haban Nakah. Nah, Haban Nakah tu. Main bisa tu no. Dawabitul Ma'rifah. Dia kata gitu. Betul sungguh tu. Dah maklumat kita masuk salah. Tak okey, betul tindakan kita. Sebab kita bertindak berdasar pada maklumat. Akal kita ni dia proses apa? Proses maklumat. Gitu ya. Sebab itulah wajib bagi saya. Bahawa umat ni perlu kita dedah ke dalil sebanyak mungkin. Dia tak ingat tapi dia akan faham. Dia akan faham. Jangan pula kita kata tak perlu pada dalil ni. Orang kampung tak ingat. Betul, awak pun tak ingat pasal orang kampung. Nah, masalahnya kita nak dia tahu. Tahu dengan hafal ni lain. Baik, seterusnya cuba kita tengok sini contoh dia buat sini. Dia kata begini, dia kata kalau lah ni berkait ni kita terima hidup di muka dunia ni Allah buat untuk kita berjaya sebab musabab. Sebab itulah Nabi mesyuarat bila nak buat apa-apa nak cari sebab tu lah. Sebab kejayaan tu. Kalau Nabi ni
Tapi bukan sebab tu Nabi bila satu dia minta doa, minta supaya berjaya. Kita ikut dah sebab-sebab hak kita nak fikir pengalaman sebab tu tajribah ni dia satu ilmu. Dia panggil ilmu tajribah. Ilmu pengalaman. Baik. Jadi Nabi mesyuarat ni kerana apa? Kerana nak cari jalan supaya setiap perancangan itu berjaya. Tu dia panggil sebab tu. Buat gini jadi kebiasaan. Tetapi kita tidak boleh beriman kepada sebab tu. Apa maksudnya? Sebab kadang-kadang kira-kiranya sebab kita buat ni, sebab itulah juga orang lain buat berjaya. Apa kita buat tak berjaya? Ingat saya sebut cerita orang Kelantan tu mahir dalam ilmu perniagaan tu. Ambil business and management sampai peringkat orang panggil doktor dia nego mampu kerah 3 kali nego 3 kali mampu. Orang Kelantan kita kecil dia ni tubuhnya. Akhirnya dia fikir apa sudah kau kapun nego tak masuk kelas pun. Jaya, kaya raya. Lupa nak kenali kapal saya tu dah. Ngata barang dengan motor ya Hasan. Lepas tu nampak dah ada pelanggan mana beli kata lah ni sebelah hari apa kerja dia. Pakai masa sedih. Beli welfare baru ni. Asal dia buat gitu, COD. Tuhan buka rezeki pada dia. Pada tak ngaji pun kita tahu kapal kita. Tuhan nak buka rezeki pada dia. Ni tahun ke-7 dia buat ni. Hari ni berapa bulan? 2 bulan. Ni tahun ke-7 ni. Mana 2-3 hari lepas. Tahun ke-6. Ni tahun ke-7 dia buat kerja. Sampai kaya raya. Gitu ya. Tapi kawan ni mana daripada awal ambil beda peniaga sampai peringkat PhD, bila dia berniaga 3 kali peniaga semuanya jatuh. Akhir sekali dia buka syarikat konsultan peniaga, berjaya pula. Rupanya dia nego Ailio ni untung. Masalahnya dia kata orang yang ikut dia royak tu jadi. Hak tu dia sakit kepala tu. Tu di sinilah kita nak ayatnya bahawa sebab tidak semestinya berjaya, cuma ikut sebab tu itu kehidupan kita. Sebab tu kita orang Islam ni bila kita buat sesuatu kira habis gerai dah mesyuarat nak buat gini-gini, fa iza azamta fatawakkal. Serah Tuhan. Kalau tak berjaya pun tetap dapat pahala sebab cara kita tu cara syar'i. Betul cara hidup kita. Sebab tu Nabi dia mesyuarat sahabat nak buat macam sebab tu ada ketikanya kalah Nabi dalam peperangan Uhud tu kalah tu. Banyak ulama kata walaupun setengah ulama kata dak seri. Ada ulama kata gitu. Tak apalah tu sebenarnya. Ya saya tahu tu sebab saya tanya dia sendiri ni kawan ini. Kata awak ni nego ke dia? Dia muda pada saya. Masa makan lepas pada program tu lah program. Mau kalau kita dengar dia kecek tu kaya dah kita. Dengar cara dia royak tu. Dia pun sebut dia kata tak tahulah dia kata. Saya buat tak jadi sabut dia. Dia buka kedai makan habis banyak mana. Dia nak makan keluarga dia makan. Tak nak untung ke mana. Tutup kedai begitu. 3 kali nego. Akhir sekali buka syarikat konsultan perniagaan ni jaya pula dia. Dan ramah dia kata orang yang ikut tip-tip hak dia royak tu berjaya. Siapa mari terima kasih dia muncul lah dia kata masuk kelas awak. Dia pun senyap. Munggu dia tak jadi. Nak buat lagu mana? Agak-agaknya kita buka kedai makan orang tak mari kita nak buat mana? Cuba ya. Tak cakap KP peri pun tak mari lagi. Nak buat lagu mana? Ni dia sebab tu kita kena ingat dia ada satu kuasa lain yang mengatasi kuasa sebab musabab tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis akan datang kita akan jumpa. Ada Nabi guna kaedah ni untuk setengah sahabat dia. Maknanya ni cerita perempuan kau kena penyakit apa tu? Penyakit sawan itu. Ingat ada cerita tu. Dia mari minta Nabi doa, okay? Kita jumpa dah sebelum ni. Ingat ada cerita tu. Tu Nabi guna. Sebab tu saya kata tak boleh pakau. Doktor tak boleh pakau tu. Doktor pakau tu pakau. Awak nak obat aku, awak nak susah doa. Doktor tu pakau tu lepel. Tak boleh tu. Tu dia peringkat lain. Saya nak sebut gini Jadi perempuan ni dia pergi jumpa Nabi, dia ni kena sakit sawal lah. Bila kena tu dia menggelupur sehingga terdedah aurat. Dia malu lah. Dia tak tahu orang royak lah. Selepas tu nampak aurat tu masa dia tak sedar diri tu. Dia pergi minta Nabi. Dia yaklah sedihnya dia sebab terdedah aurat dia. Boleh ke Nabi doa biar Allah cabut penyakit tu? Nabi kata boleh. Tapi kalau kamu sabar, biarlah kamu sabar. Ataupun kamu mohon sendiri, lepas tu kamu sabar, biar kena. Hak tu pahala besar lagi. Dia kata kalau gitu tak payah. Biarlah kena gitu nak kau beli syurga nah. Cuma dia kata nak minta doa jari nampak aurat je bila kena penyakit sawal tu. Baik, Nabi pakai kaedah mana tu? Kaedah sebab ke kaedah apa tu? Kira-kira dak tu. Seolah-olah Nabi takwil dia berubat. Sabarlah. Surah Tuhan. Hak ni untuk orang-orang tertentu. Sebab tu Nabi dalam hadis biasa. Nabi suruh cari doktor, cari dukun, cari buat rawatan, cari. Nabi sendiri pun pernah buat rawatan.
Jadi mana hak tadi itu untuk kes-kes tertentu. Misalnya, satu kes berlaku, saya pernah kuliah di satu tempat, tiba-tiba mari seorang itu suami isteri. Isteri dia tu berat benar lah kena. Tak tahu kau dia tengok dak ni. Sebab kadang-kadang suami dia, mari dah ni kita ni. Malah sebut lah, dia kena berat lah. Bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, masa belum kahwin lagi. Isteri dia kena teruk lah. Saya pun sedih tengok. Dia pergi berobat seluruh Malaysia dah. Tak tahu beratus ribu dah habis duit. Balik siap pergi. Siapa makan hati kera. Hati kera. Orang Kelantan dia tak boleh sebut kera, ikut ke. Dia kena guna rain. Kalau sebut kera tu, dia tahu lah ni Kelantan ni. Bunyi lagu ni. Dia makan hati tu. Lepas tu dia mari jumpa, dia kata, saya ni ustaz. Dia kata, kalau jumpa Tok Momo jadi serabut perut. Waktu acak dah jumpa Tok Momo. Nak buat lagu mana tu? Tak segi jumpa nak jaga hati bini ni. Bila kita kaunseling, dia tanya, keluarga dia tanya, abang dia ke apa. Oh, tu saya fikir kena pakar ni dia. Kena pakar hadis tadi dia tu. Saya kata beginilah. Lepas ni bolah pergi jumpa Tok Momo ni. Baca Quran, minta doa dengan Allah SWT, gitu cukup dah. Sabar. Sebab Nabi lah. Sebab dia kata dia ni sebenarnya hakikat suami dia kata dia tak sel jumpa Tok Momo. Banyak sangat orang mengarut. Dah berapa belah tahun anak dia pun dah ni umur 17 dah. Kat sebelum tu lagi dia kena. Sehingga saya tengok liang Romo dia pun sudah berubah dah. Kesal pada penyakit tu. Nak buat macam mana? Bahkan dia sebut pada saya tak car dia pergi dah. Alisia ni jumpa tak car. Tak jadi. Nak buat macam mana hari ni? Sebab itulah kita bila kita belajar hadis dia mesti ada penyelesaian. Kita kena kaunseling dari situ. Tu sebab maknanya Allah tidak izinkan untuk kita berjaya dengan sebab itu. Di sini maknanya mungkin Allah nak kita supaya Allah direct dengan dia lah. Dan kita akan dapat pahala, kena sabar lah. Dan dia ni bagus. Dia minat pada sunnah. Lepas tu dia sebut. Lepas tu dalam beberapa kali kuliah dia gitu, dia kata, biarlah, dia kata tak siapa, hati dia lebih tenang. Dia di mana dia baca Quran. Dia minta dengan Allah. Kata bertawassul dengan amal soleh lah pula. Buat begitu. Dia kata dia lebih tenang. Perlu. Sebab tu saya kata tak boleh guna ni di klinik ni. Doktor tak boleh pakar ni. Pakar boleh bila hak siapa perekat ke ada ke. Doktor kata kena buat balik dan ayah tak boleh nak buat apa. Doktor tak sanggup dah. Tu. Tapi kalau doktor tak belajar sunnah, dia hanya kata gitu je lah. Tapi kalau dia tu belajar sunnah, tahu hadis, dia akan sebut. Dia guna hadis tadi. Kan ada siapa satu tahap doktor pakar tak boleh pergi dah. Doktor kata kena baca Yasin. Kan ada gitu. Tak boleh pergi dah tu. Tapi orang Islam boleh pergi lagi. Dia pakai kaedah tadi. Maknanya dalam keadaan buntu dah dari segi kita kata sebab-musabab umat Islam tak putus lagi kebergantungan kepada Allah SWT. Yalah juga orang baca Yasin kira yang bergantung dengan Tuhan juga. Maksud orang Melayu kita. Tapi hak Nabi ajar tidak begitulah. Mana serah pada Allah, kita baca Quran tak kira Yasin baca, minta dengan Allah SWT. Sebab kira-kira hukum sebab-musabab kita buat semua dah. Bahkan dalam doktor yang merawat orang sakit pun dia kata tak ada dah kaedah nak rawat tu. Tapi orang Islam dia tak putus lagi tu. Kebergantungan pada kita dengan Allah tak putus lagi. Tu orang panggil tauhid tu. Itulah sebenarnya. Kalau kena orang itu gak cari bomo, dia tidur masa bomo dah tu. Tapi Islam tak sib gitu. Itu maksud dia. Sebab itulah setengah-setengah kitab saya baca dia kata sesiapa yang beriman kepada sebab syirik juga. Mana dengan sebab obat ni lah jadi sial. Itu dia panggil beriman dengan sebab. Obat tu sebab saja. Kadang-kadang Allah beri. Kadang-kadang obat ke 1000 boleh sial. Kadang-kadang ke 10 butir tu boleh sial. Boleh sial. Sebab dia bukan kerana tu sebenarnya hakikatnya. Cuma kita, sebab tu bila kita itu kan kita baca bismillah, minta baca doa, tak payah selawat pada Nabi. Nabi tak pernah ajar nak pakai obat selawat ke Nabi 3 kali. Itu memang tak ada lah hadis. Tak sedar amal lah tu. Jadi kebahaya pula tu. Baik, yang terakhir cuba tengok di sini lah. Cuma dia buat contoh sini kata seperti seorang pegawai jika dia menggantungkan hati dia secara penuh kepada gaji yang dia terima tanpa ingat kepada Allah. Tanpa ingat kepada Allah lah yang menyebabkan dia dapat gaji, maka pegawai ini telah jatuh pada syirik. Parut dia beri contoh tu. Nengung kita nak payah ke mana. Parut dia beri contoh tu. Maksud dia begini. Ini dia, kalau kita ambil contoh obat Panadol tu lebih mudah lagi sebenarnya. Makan tu obat tu yang menyembuhkan, itu maksud dia. Mana dia boleh gaji ni kerana dia cerdik lah. Kerana dia kerja dia boleh gaji. Bukan kerana Allah. Tu tak boleh.
Sebab tu kita boleh berezeki kita alhamdulillah. Alhamdulillah apa maksud? Ni saya ingat seumur ni almarhum Tok Guru Mufti Besar Kelantan dia sebut ni memang jejak molek cara dia sebut tu lah. Dia kata kita boleh boleh pitih, boleh gaji lah. Kita berkata apa? Alhamdulillah. Nah ayatnya Tuhan hakikat kita gaji tu. Cuma dia melalui pekerjaan, melalui majikan kita, melalui kerja. Hakikatnya Allah. Allah boleh bui direct apa? Boleh bui. Tiba-tiba tengok duit ada bawah watak. Boleh bui. Tapi apa Allah tak buat? Rosak sistem hidup kalau gitu. Punah jangan habis manusia kalau main bawah watak ada piti semua. Nak membangun lagu mana? Kau nak kerja ke dia ni mu? Nak pagi piti ada bawah watak. Agak-agak jadi lagu mana hidup. Sepatut guru saya kata lah, kalau kita boleh tengok makhluk gaib lah, tahu perkara gaib, rosak hidup. Main nampak belakang, tak ada terhala. Oh, rosak. Oh, bukan dia. Kejap lagu tu. Main nampak belakang. Mana Tuhan buat dah sekat ni ya sekat mu boleh nampak. Ha ni tak boleh nampak. Tu kehidupan sebenar. Sebab itulah orang suka nak cari perkara gaib ni sebenarnya dia silap dalam kehidupan. Mudah ya saya nak contoh mudah ya. Sebab saya nak sebutnya bahawa akidah kita ni tentang perkara gaib ni satu keperluan yang mendesak untuk kita. Sebab kalau tahu rosak kita. Sebab nama hidup kita ni musyahadah. Kena ingat. Ni hidup kita ni dia ada nama ni dia panggil musyahadah. Musyahadah ni mana hak zahir. Kehidupan kita ni zahir dia panggil musyahadah. Hak gaib tu lawan pada musyahadah. Baik, saya nak ambil satu contoh. Kadang-kadang Allah nak tunjuk pada kita. Ada seorang pelajar perempuan tu dia ada jahannam baru. Sekolah Islam, sekolah rendah Islam. Takdir dia, wallahualam saya tak tahu lah. Ibu bapa dia saya interview ayah dia pun tak tahu. Jadi anak dia ni boleh nampak dia saing dengan makhluk gaib. Saing dia tak ada dalam makhluk gaib. Jadi bila dia duduk di sekolah pun kursi dia tak benar saing dia duduk. Dia kata sebab saing dia seorang lagi nak duduk. Hak tu tak daftar sekolah tu. Main minggu-minggu lagu tu guru sakit kepala. Guru pun salah nak mengajar. Kadang duduk kecek, orang duduk main rehat dia main waktu duduk kecek. Kita nampak dia kecek seorang lah. Jadi bawa mari depan saya lah. Saya saja je kita nak tahu apa jadi gini. Kata kakak, kenal ke dia? Kenal. Muka dia ayak muka gini. Kata boleh lukis, boleh. Dia kecek. Saya pun tak dengar suara kawan tu. Dia yang boleh dengar. Jadi kalau kita tanya, dia akan tanya kawan tu. Bukan tanya dia rayak kawan tu. Saya tanyalah dia, awak duduk mana? Dia jawab ya. Kawan tu jawab cuma saya tak dengar. Dia tu rayak. Kata nak hidup mana gini ni. Sehingga rumah dia, mak dia, adik-adik dia pun takut nak duduk. Main duk kecek saya. Hak saya nak ayat jaga dia. Maknanya bila tahu perkara jadi lagu itulah hidup. Nak gitu. Sebab hidup musyahadah ni Allah buat ni memang normal dah. Makna hak tu tidak normal tu. Jadi kalau ada orang yang menganggap suatu perkara yang makna hebat bila tahu perkara gaib, dak silap tu. Sebab tu perkara tu tidak termasuk dalam taklifat. Tidak termasuk dalam taklifat. Bahkan tahu tu bahaya. Tahu tu bahaya. Kan Nabi sebut dalam hadis, aku boleh doa pada kamu biar kamu dengar orang ada azab dalam kubur. Tapi apa aku tak sini doa, Nabi kata. Takut mu tak pergi kubur. Orang mati kena pergi sendiri kubur. Dah siapa dia nak pergi? Dah main boleh dengar. Sebab tu. Jadi maknanya kalau tahu perkara gaib itu bukan perkara yang baik untuk kehidupan kita. Sebab itulah hadirat kena ingatlah. Dia salah satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Salah satu perkara yang tidak boleh dipisahkan daripada orang panggil sebab jadi syirik ni adalah berkait dengan perkara gaib. Biasanya kalau kita tengok perkara-perkara yang berkait dengan syirik ni dia berkait dengan perkara gaib. Dia ada berkait rapat sangat tu. Dia berkait dengan kepercayaan. Percaya pada benda. Benar tak dapat tengok pun. Sebab itulah Islam ni dia jaga sangat. Gitulah sebenarnya. Lepas tu perbincangan lebih lagi tu insya-Allah ada dalam kitab ni. Kalau kita baca lah. Tapi kalau tak baca pun tak apa. Syarat kena mari kelas lah. Kena mari kelas. Baik. Adapun yang terakhir, adapun jika dia berkeyakinan bahawa gaji itu hanya sebab semata-mata, baru dia royak, kata sakit kepala kita ni. Baru dia royak bawah tu. Dia kata kalaulah seseorang itu yakin gaji yang dia dapat tu hanya sebab saja. Dan Allah lah sebenarnya yang menjadi sebab yang hakiki untuk dapat duit tu.
Maknanya dia bersandar hanya kepada Allah. Maka itu tidak bertentangan dengan tawakal. Rasulullah SAW dahulu juga menjalani sebab dan musabab. Akan tetapi kebergantungan Nabi SAW hanya kepada Allah. Mana kalau berjaya tak berjaya, tetap kita dapat kebaikan. Sebab itulah dalam konteks kita bincang ni, dia tak boleh lari tu dengan yakin pada takdir, yakin kepada kuasa Allah. Dia sekali, dia saling berkait tu. Sebab tu bila kita tidak berjaya pun, Alhamdulillah. Kalau berjaya, Alhamdulillah. Kalau tak berjaya, kita kata Masya Allah. Itu Allah sudah kehendaki gitu. Tapi tetap kita dapat pahala. Pahala usaha. Tetap kita dapat. Maknanya orang Islam ni kok mana pun, dia akan dapat kebaikan. Itu kelebihan agama lah. Baik, faedah ni saya baca lah. Kita berakhir sini faedah. Yang pertama sekali, wajib bertawakal kepada Allah semata-mata dan ia tidak bertentangan dengan menjalankan sebab. Jadi kita nak usaha, nak cari sebab berjaya, itu memang tidak salah dengan tawakal. Yang kedua, sesiapa yang berpaling dari Allah dan mencari manfaat dari selain Allah, maka dia pasti dihina oleh Allah dan Allah tidak akan tolong dia. Dia tak akan mendapat pertolongan Tuhan. Bahkan ulama sebut, katakanlah dia tidak ikut syariat, bahkan dia buat perkara syirik, tiba-tiba berjaya. Ingat saya sebut dulu satu cerita ni, saya tanya sendiri ni. Seorang mocik tua dah dianya, mula-mula keluar kereta wira, dia bayar cash kereta wira. Kaya bayar cash zaman tu. Mula-mula keluar. Tahu bila keluar kereta wira? Lama dah. Berapa? 94. Dia beli cash. Pergi rumah dia tu, kejut tengok. Besar rumah. Dia ni janda. Sebab anak Daud dia tu kawan saya. Saya tanya makcik berjaya ni, boleh sebut tak cerita gini? Dia pun sebut. Dia ni tokai berah. Besar gudai berah dia. Dia sebut yang lagu mana? Terhawi. Pada perbuatan dia tu syirik. Ingat dia pakai tali pinggang. Ingat saya kata dia kena pergi renew 3 bulan sekali. Sekali lagi 300 riyal. Mahal pada rotek. Dia bila dia bawa barang dari sebelah sia tu, bila dia tengok ada sekat roblok ni, kastan ni, dia akan pegang tu ikat pinggang dia. Dia tunjuk saya butuk gitu. Ikat pinggang. Memang tidak sebuah maiden tu. Dia lain. Hak ni dia ada power dia kata. 3 bulan sekali dia akan serah perut umur, dia masuk semula power dia. Bayar dia 300 riyal. Memang masuk semula 300 riyal. Dah kalau 10 orang, 4 tahun. Tapi tu hebat dia kaya. Siapa saing dia kata, anak Daud dia kata makcik aku memang kaya, dia kata. Dia duk tolong aku ngaji. Tu. Tapi dia berjaya. Tapi perbuatan dia tu syirik. Kita nak kata lagu mana? Dan saat ni kata Tuhan tak tolong. Sebab tu dia ada istilah saya, dia panggil istidraj. Satu istilah lagi dia panggil istidraj. Memang ni sebut dalam hadis. Kadang-kadang Allah SWT